Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita bagi bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, video ini merupakan part kedua sambungan daripada ungkapan kuadratik. Okey, jadi part 1 berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Masuk part 2 kita bercerita tentang kita belajar tentang fungsi kuadratik. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, standard pembelajaran kita hari ini adalah mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya, memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, jadi cikgu nak awak ingat balik ungkapan kuadratik tu macam mana? Ungkapan kuadratik kita dah belajar sebelum ni, dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang fungsi kuadratik. Hari tu ungkapan, hari ni fungsi. Okey, jadi bila kita katakan dia fungsi, kita tambah je fx kat depan ni. Jadi bila ada fungsi, ada fx kat depan, jadilah fungsi kuadratik. Yang belakang ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C adalah bentuk ungkapan kuadratik. Okey, jadi kita dalam video ni kita akan belajar tentang apakah maksud nilai bagi A, nilai bagi B dan nilai bagi C bagi fungsi kuadratik. Jadi fungsi kuadratik ni akan hasilkan graf. Okey, jadi sama-sama dengan cikgu kita tengok apakah maksud bagi A ni. Okey, baiklah teman-teman. Inilah maksud nilai A ni. Okey, biasa A ni akan jadi satu nombor. Sama ada dia positif atau negatif. Contoh yang cikgu boleh bagi dekat sini, katakan fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 7. Katakan. Okey, ataupun lagi satu saya boleh bagi contoh fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 7. Okey, jadi nilai yang dekat depan ni, nilai A yang dekat depan ni negatif 2 membawa maksud bagi graf dan 2 juga membawa maksud bagi graf. Okey, jadi apa maksud dia? A ni kita akan tentukan bentuk bagi graf. Bentuk graf ditentukan oleh nilai A. Kalau nilai A kita lebih besar daripada kosong, maksudnya 2 ni. Jadi 2 kan lebih besar daripada kosong, graf kita akan jadi senyum. Okey, jadi bila dia senyum, titik paling bawah, nama dia adalah titik minimum. Jadi cikgu ulang. A besar daripada kosong, A besar daripada kosong, graf senyum. Okey, jadi bila graf senyum, dia ada titik minimum. Okey, seterusnya apabila A ni nilai dia negatif. Jadi nilai dia kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, nilai dia akan jadi negatif. Graf kita akan jadi masam. Jadi titik dia akan ada titik maksimum. Maksimum ni tempat paling tinggi dekat graf, itulah titik maksimum. Okey, jadi saya harap pelajar faham. A ni buat apa? A tentukan bentuk bagi graf. Bila positif, senyum. Bila negatif, masam. Bila positif, senyum, ada titik minimum. Bila negatif, masam, ada titik maksimum. Okey, kita pergi pula maksud bagi B. Okey guys, A juga membawa maksud, dia menentukan bentuk graf. Maksudnya dekat sini lebar dia tu. Semakin lebar, semakin besar. Okey, jadi kita baca. Dekat sini dia kata bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Okey, apa maksud dia kat sini? Okey, yang paling lebar ni nilai dia adalah lebih kecil daripada yang kurang lebar kat dalam ni. Okey, kalau cikgu buat contoh
yang dekat luar ni mungkin 3x kuasa 2. Okey, yang kat dalam ni mungkin x kuasa 2 sahaja. Sorry, saya terbalik. Okey, jadi yang dekat luar ni mungkin x kuasa 2. Yang dekat dalam ni adalah 3x kuasa 2. Maksudnya dekat sini, semakin kecil nilai A, yang luar makin kecil kan, semakin lebar graf dia. Okey, jadi sama juga dengan graf bagi nilai yang negatif. Dia terbalik kat sini. Jadi awak boleh tengok contoh, dia kata A1 kurang daripada A2. Okey, jadi nilai bagi fungsi yang dekat luar ni kurang daripada fungsi yang dekat dalam persamaan dia. Okey, jadi kita akan teruskan dengan maksud bagi B. Okey, jadi inilah maksud B dalam fungsi kuadratik kita. B ni membawa maksud menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, jadi apa itu paksi simetri? Paksi simetri, kalau katakan kita ada graf, dia akan duduk tengah-tengah graf ni. Dia membahagi kanan dan kiri pada besar dia sama. Okey, jadi ini paksi simetri. Okey, jadi nak tahu kedudukan paksi simetri, kita akan lihat nilai B. Okey, jom kita rujuk buku teks muka surat 12 untuk lebih faham lagi. Okey, jadi ini adalah buku teks muka surat 12. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, daripada jadual ni, daripada gambar ni, buku teks ni dah buatkan kesimpulan untuk kita. Jadi dia bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, jadi yang pertama untuk graf yang senyum. Kita tengah cerita graf senyum semua ni. Maknanya A lebih besar daripada kosong. Ada 3 situasi. Situasi pertama apabila nilai B yang tengah ni lebih besar daripada kosong. Maknanya nilai B dia positif. Graf dia akan anjak ke sebelah kiri. Okey, jadi ni untuk pengetahuan awak lah. Dia akan beranjak ke sebelah kiri. Untuk B yang nilai dia negatif, maksudnya nilai kat tengah ni negatif, graf akan anjak ke sebelah kanan. Okey. Dan apabila B ni kosong, maksudnya tak ada nilai X ni kat tengah ni. Kalau kita kata contoh persamaan dia mungkin 2x kuasa 2 tambah 4. Contoh macam tu lah. Jadi B dia tak ada, dia akan duduk tengah-tengah paksi simetri. Okey, jadi ini untuk graf yang senyum. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi kepada graf yang masam ni. Okey, jadi bila graf masam dia ada 3 situasi juga. Untuk graf B lebih besar daripada kosong. Okey, jadi paksi simetri dia, graf dia akan beranjak ke sebelah kanan. Jadi paksi simetri dia akan berada di sebelah kanan. Untuk B kurang daripada kosong, graf dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, jadi dan apabila B sama dengan kosong, sama macam B lebih besar daripada kosong yang graf atas ni. Dia akan duduk tengah-tengah paksi simetri, dia akan duduk pada paksi Y ni. Maknanya paksi Y inilah paksi simetri dia. Okey, jadi kita akan pergi contoh untuk awak lebih faham apakah maksud seterusnya. Jadi kita akan pergi kepada ciri-ciri bagi C ni. Jadi pemalar C dekat ujung ni, dia membawa maksud pintasan Y. Maksudnya dekat sini kalau kita ada graf parabola ni. Okey, jadi ni graf kuadratik ni tempat graf memintas paksi Y. Okey, jadi pelajar tahu kan? Sini paksi X, sini paksi Y. Tempat dia memintas paksi Y, itulah nilai C ni. Okey, jadi kita akan pergi contoh untuk lebih faham insya-Allah. Okey, berdasarkan apa yang kita telah pelajari tadi, ini contoh buku kerja muka surat 7. Okey, jadi contoh yang pertama, dia beri fungsi sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 3. Kita dah belajar bentuk graf. Bentuk graf mesti tengok huruf A. Okey, jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi A kita nilai dia positif. Jadi graf kita akan berbentuk senyum. Graf kuadratik kita akan senyum ke atas. Okey, jadi cikgu dah cakap tadi, bila dia graf senyum, dia ada titik dekat bawah ni. Nama titik dia adalah titik P.
minimum. Okey, untuk pintasan Y kita akan baca dia direct nilai yang belakang ni. Jadi inilah pintasan Y. C merupakan pintasan Y. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk dekat sini. C3 ni adalah pintasan Y. Jadi pintasan Y nilai dia adalah 3. Okey. Jadi untuk dapat persamaan paksi simetri, dia ada formula dia. Jadi cikgu tuliskan formula dia di tepi. Formula dia adalah X sama dengan tak ada sorry. X sama dengan negatif B per 2A. Ini cara untuk kita dapatkan persamaan paksi simetri. Maksudnya kalau ada graf ni, tengah-tengah ni persamaan ni X sama dengan berapa? Nak dapat macam mana? Guna rumus ini. Okey, jadi cikgu tulis X sama dengan negatif B per 2A. Okey, rujuk fungsi kuadratik yang dia dah bagi. B kita adalah 8. Okey, jadi negatif ni memang formula dia. Tulis saja negatif 8. Bahagikan dengan 2. 2 pun memang formula dia. Darabkan dengan A. A kita adalah 2. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah negatif 2. Maka persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan negatif 2. Okey, jadi awak boleh cuba jawab yang bawah ni, latihan yang bawah ni. Awak boleh pause dulu video ni. Lepas tu semak sama-sama. Sama tak dengan jawapan cikgu? Okey, jadi cikgu anggap awak dah pausekan video ni. Jadi saya terus tunjukkan. Ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Nilai A cikgu adalah 4. B cikgu tak ada nilai X, maknanya kosong. Dan C cikgu adalah negatif 16. Okey, jadi kita buat terus. Bentuk graf positif. A kita positif, senyum. Okey, jadi graf kita senyum lagi. Okey, jadi bila graf senyum, titik paling bawah adalah titik minimum. Pintasan Y. Pintasan Y kena tengok C dia, nilai C. Okey, jadi pintasan Y dia adalah negatif 16. Okey, jadi persamaan paksi simetri dia ada formula X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B. B kita adalah kosong. Dibahagikan dengan 2 darab dengan 4. Okey, kosong bahagi mesti dapat kosong kan? Jadi X sama dengan kosong. Okey, jadi inilah maksud yang kita dah belajar tadi. B dia tak ada. Bila nilai B dia sama dengan kosong, paksi simetri dia adalah, ni cerita saya sajalah untuk pengetahuan awak. Ni paksi Y. Tengah-tengah paksi Y inilah dia punya paksi simetri. Kalau ada graf, graf tu akan memintas pada negatif 16. Bawah ni negatif 16. Graf tu akan masam ke bawah. Okey. Okey, cikgu minta maaf. Ni adalah graf senyum. Apalah cikgu ni. Saya terbuat graf masam pula. Jadi daripada gambar ni je, cikgu lukis dekat sini. Ni katakan paksi Y dia. Jadi inilah paksi simetri dia. Tengah-tengah dia. Okey, jadi kanan dan kiri besar dia akan sama. Gambar cikgu lukis ni tak sama sangat. Jadi awak kena buat dia betul-betul sama. Okey. Untuk soalan yang terakhir. Jadi kita buat sama-sama. Untuk soalan terakhir ni, pertama sekali tentukan bentuk graf. Okey, jadi nilai kita negatif. A kita negatif. Graf kita akan masam. Graf kuadratik kita akan ke bawah, masam. Okey, seterusnya bila masam dia akan ada titik paling tinggi ni. Nama titik tu adalah titik maksimum. Dia paling tinggi, dia maksimum. Okey, apakah pintasan Y dia? Pintasan Y kita akan tengok yang paling hujung. Ini adalah C dia. Jadi pintasan Y dia adalah 25. Okey.
Yang akhir sekali, soalan minta persamaan paksi simetri dia. Okey, jadi persamaan paksi simetri, formula dia adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi negatif B, tengok dekat sini, B kita adalah negatif 20. Okey, jadi ini B. Negatif 20 dibahagikan dengan 2 darab dengan negatif 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah negatif 5. Okey, jadi X sama dengan negatif 5, itulah paksi simetri bagi fungsi kuadratik soalan yang terakhir ini. Okey, jadi kita cikgu harap awak faham, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada contoh 2, buku teks muka surat 13. Okey, jadi ini soalan dia, fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes berikut. Okey, jadi dekat sini, kosong ni adalah x, 4 ni adalah fx. Okey, dia ada dua cara, tapi cikgu tunjukkan cara yang pertama. Okey, jadi caranya adalah awak gantikan nilai x dan fx ni dalam persamaan yang atas ni. Okey, jadi kita nak cari nilai c. Jadi kita salin dulu. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okey, fx sama dengan 4, gantikan kedudukan dia. Okey, cikgu dapat 4 dari mana? Daripada atas ni. Okey, jadi 4 sama dengan 0 kuasa 2 tolak 3 darab 0. X ganti dengan 0 tambah C. Jadi 4 sama dengan C. Kita dapat pintasan Y dia adalah 4. C dia sama dengan 4. Okey, jadi siap. Ini cara yang pertama untuk soalan ni. Okey, jadi ataupun sebenarnya kalau perhatikan, nilai X dia adalah 0. Maksudnya dekat sini, kalaulah kata kita ada paksi, ni paksi Fx, paksi Y, lintasan Y. Okey, jadi X ni 0, maknanya dia akan berada sepanjang paksi Fx ni, paksi Y. Dia ada nombor 4, dia ada satu titik kat sini 4. Jadi kita boleh katakan graf kita memintas pada 4 ni. Jadi bila dia kata pintas pada 4, sebenarnya boleh dapat direct. Terus C sama dengan 4. Okey, jadi kita tengok contoh yang kedua. Okay, jadi contoh yang kedua sama macam tadi. Yang depan ni adalah X. Yang belakang ni adalah Fx. Okey, jadi kita salinkan semula. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okey, Fx gantikan dengan 3. 3 sama dengan x kuasa 2 gantikan dengan negatif 1. Okay, jadi negatif 1 kuasa 2 tolak 3 darab negatif 1 tambah c. Okey, jadi ni kan semua nombor. Awak boleh tekan kalkulator. Okay, jadi ni akan dapat 1. Okey, akan dapat 2. Okey, dah dapat nilai dia. Okey, jadi cikgu salah kira. Ni 4. Okay, jadi ni 4 tambah C. Okey, kita nak nilai C. Kita tak nak 4. 4 ada operasi tambah. Pindah sebelah akan jadi tolak. Jadi 3 tolak 4 sama dengan C. C sama dengan negatif 1. Okey, jadi kita tukarkan kedudukan dia. C sama dengan negatif 1. Okey, jadi siap. Inilah kaedah untuk mencari nilai C. Jadi cikgu ulang semula. Untuk cari nilai C ni, okey, pelajar perlu gantikan nilai X dan nilai Y ni, X dengan Fx ni pada persamaan. Okey, jadi bila awak dah gantikan, awak akan boleh dapat nilai dia. Okey, ataupun kita ada satu trik lain, kita boleh pakai kalkulator. Jadi cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Ni kalkulator. Okey, jadi ni kalkulator cikgu. Saya besarkan sikit. Okey, jadi
Apa yang penting dekat sini adalah yang cikgu bracketkan merah ni. Ni persamaan ni. Ni cara untuk cek betul ke kita buat linear kita. Okey. Jadi awak typekan sahaja dekat kalkulator 3. Keluar 3. Cikgu naik atas sikit. Okay, jadi 3. Sama dengan tu nak dapat mana? Sama dengan kecil ni kan. Nak dapat macam mana? Caranya adalah awak tekan alpha, tekan calculate. Jadi alpha calculate keluar sama dengan kecil. Okey, lepas tu buka kurungan negatif 1 kuasa 2. Yang lain tu type je macam biasa. Tolak 3 dalam kurungan negatif 1. Okey, tambah C tu kita gantikan dia sebagai X. Okey, jadi alpha X. Lepas tu jangan tekan apa-apa, tekan shift calculate. Shift calculate 2 kali tekan. Okey, jadi shift calculate. Dapat nilai dia adalah negatif 1. Okey, jadi semak dengan jawapan yang kita dah kira tadi. Sama negatif 1 dia. Okey, jadi insya-Allah betul. Okey, ni contoh 3 buku teks muka surat 14. Okey. Jadi bukan di sebelah, di bawah. Di bawah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Okey, jadi soalan kita dekat sini dia kata nyatakan julat nilai P. Okey. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi minta maaf lah graf cikgu tu tak berapa nak cantik. Tak kenapa tangan gigil-gigil pula tadi. Okey. Jadi bila kita perhatikan satu graf besar, satu graf lagi kecil. Dan kita juga dah belajar, okey, nilai A, kan kita ada persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Fungsi kuadratik kita A ni tentukan saiz graf. Okey, jadi saiz graf semakin kecil nilai A, semakin lebar graf tersebut. Okay, jadi fahamkan cikgu punya ayat. Semakin kecil nilai A, semakin lebar graf. Okey, jadi sekarang yang warna oranye ni dah ada. Nilai dia adalah 3. Yang warna purple ni P. Okey, jadi yang warna purple ni kita tak tahu berapa, tapi dia lagi lebar daripada yang warna oranye. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa okey, jadi P ni akan kurang. Dia mesti kurang daripada 3. P mesti kurang daripada 3. Sebab apa dia kurang? Sebab dia lagi besar. Lagi lebar, lagi sikit nilai dia. Okey, jadi ini graf senyum. Bila graf senyum, A mesti lebih besar daripada kosong. Jadi kurang kosong. Okey, jadi inilah julat kita. Kosong kurang P kurang daripada 3. Ini jawapan kita. Inilah julat kita. Okey, jadi dia kata berikan justifikasi. Okey, jadi kita boleh buat ayat. Jadi cikgu tulis dulu jawapan dia. Okey, jadi inilah justifikasi dia oleh sebab bukaan graf GX. Okey, jadi graf yang warna purple ni nama dia GX. Graf bukaan dia lebih lebar, maka P kurang daripada 3. P mesti kurang daripada 3. Okey. Dan bagi graf bentuk U, bentuk senyum ni, P dia adalah lebih besar daripada kosong. Oleh itu, kosong kurang daripada P kurang daripada 3. Okey, jadi itulah dia. Kita dah belajar tentang fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi sebelum kita tamatkan video, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Okey, dalam video ini kita telah pelajari tentang fungsi kuadratik di mana beza dia dengan ungkapan dia ada huruf fx dekat depan ni. Okey, seterusnya kita belajar tentang ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, ciri bagi A. A tentukan
bentuk graf. Okey, jadi semakin lebar graf, semakin kecil nilai A. Okey, selain tu kita belajar A lebih besar ke kosong, graf akan jadi senyum, titik minimum. A kurang kosong, graf masam, titik maksimum. Okey, untuk B pula kita belajar tentang kedudukan paksi simetri dia. Ini boleh rujuk buku teks muka surat 12. Okey, akhir sekali ciri bagi C adalah pintasan Y. Okey, jadi terima kasih kerana menonton video cikgu. Cikgu harap awak faham. Jumpa lagi dalam kelas akan datang insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.